Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kategori-kategori pembaca Al-Quran. Baik, dalam pembacaan Al-Quran ada dua jenis cara mempelajari Al-Quran, iaitu teori dan praktikal. Teori adalah bermaksud belajar tajwid, mempelajari hukum-hukum tajwid dan kenal bagaimana cara sebutan setiap huruf dan tanda-tanda bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Itu teori. Maksudnya mengenal dan memahami tentang hukum-hukum tajwid, tanda-tanda simbol-simbol tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Manakala praktikal pula ialah apabila anda membaca Al-Quran di depan guru atau anda sendiri mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Okay, itu dimasukkan praktikal. Anda praktiskan apa yang anda faham di dalam bacaan. Itu praktikal. Jom kita tengok satu persatu. Kategori pertama yang ada ialah tidak tahu membaca Al-Quran dan tajwid. Kategori orang ni dia tak tahu baca. Dari segi praktikal tak tahu nak sebut, dia tak kerti nak baca Al-Quran. Tu praktikal, tak tahu nak baca. Lepas tu tak tahu tajwid. Dari segi teori dia tak faham ilmu tajwid. Dia tak faham macam mana nak bunyikan baris bacaan baris atas. Dia tak faham tanda sukun tu apa dia. Dia tak tahu tanda sabtu tu macam mana nak menyebut yang betul. Jadi bila dia tak tahu nak baca Quran dari segi praktikal, tak tahu pula tentang hukum tajwid, jadi golongan ini adalah wajib berguru wajib. Jatuh ke atas dia, wajib belajar. Kena cari orang yang boleh ajar untuk dia faham cara bacaan Al-Quran. Sebab kalau dia tak boleh baca surah Al-Fatihah dengan baik, maka bagaimana solat dia? Sebab tu nak tak nak dia kena belajar supaya dia boleh baca Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya dia boleh baca surah Al-Fatihah dengan sempurna supaya solatnya sah. Kategori kedua ni ialah boleh membaca Al-Quran, dia boleh baca. Maksudnya dari segi praktikal dia boleh membaca, dia boleh praktiskan bacaan Al-Quran, tetapi tidak tahu hukum tajwid. Dia bolehlah baca, dia boleh baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Boleh baca surah An-Nas contohnya, tapi dia tak tahu hukum tajwid. Dia tak tahu macam mana nak gunakan fungsi-fungsi tajwid di dalam bacaan tersebut. Contohnya dia boleh baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi dia tak tahu ahad itu sebenarnya ada qalqalah. Dia tak boleh nak menyebut dengan qalqalah yang betul. Dia hanya boleh sebut Qul huwallahu ahad, tapi sepatutnya ahad ada qalqalah. Kat situ dia boleh baca sebab dia biasa dengar. Orang ni adalah golongan yang selalu biasa dengar bacaan tersebut, atau dah hafal surah tersebut sebab dah biasa dengar, ataupun dia hanya baca sebabkan dia selalu dengar orang lain baca dan dia ikut saja cara bacaan. Tapi dia tak faham. Dia tak faham hukum tajwid. Dia tak tahu tanda-tanda yang ada terlibat dalam tu. Dia tak tahu macam mana nak gunakan, ataupun dia tak tahu fungsi baris bacaan ataupun tanda-tanda bacaan yang ada di dalam surah-surah tersebut. Maka orang ini boleh dikategorikan kategori kedua, iaitu boleh baca. Dia boleh baca Quran, dia boleh baca, boleh mengaji, tapi dia tak tahu teori. Dia tak faham teori. Dia tak faham ilmu tajwid. Maka ni golongan yang perlu belajar ilmu tajwid, perlu pergi berguru, mendalami ilmu tajwid supaya dia dapat memperbaiki bacaan Quran. Dan biasanya kategori kedua ni, orang yang boleh baca Quran ni adalah golongan yang mana mereka ni bacaan mereka okey lah, boleh baca, cuma dari segi dengur dengan tak dengur dia tak tahu betul ke tidak. Dari segi kadar panjang harakat dia tak tahu panjang yang mana yang betul. Jadi dia masih melakukan kesilapan dalam bacaan. Masih lagi yang kata apa, ada yang masih tersangkut-sangkut dalam bacaan, menyebabkan
dia masih lagi tak boleh baca dengan lancar. Okey, ini kategori kedua. Kategori ketiga ialah orang yang tahu hukum tajwid tetapi tak amalkan dalam bacaan Al-Quran. Biasanya kategori ni dia dah belajar ilmu tajwid, biasa pergi ke kuliah, biasa pergi ceramah dan dengar penyampaian guru-guru tentang ilmu tajwid. Dia faham, dia boleh praktiskan. Dari segi teori dia boleh faham. Orang ni dari segi teori power, skor A. Tapi tak boleh pula praktiskan dalam bacaan. Dia tahu hukum tajwid tapi tak dapat amalkan, tak dapat praktiskan dalam bacaan Al-Quran ni. Dari segi praktikal tak dapat, masih lagi tergagap-gagap, masih lagi tersangkut-sangkut, tak tahu macam mana nak gunakan hukum tajwid yang dia belajar, bacaan izhar halqi, ikhfa hakiki, masih tak tahu macam mana nak gunakan dia dalam bacaan, menyebabkan bila mengaji masih lagi bacaan masih tak berapa lancar. Jadi orang kategori ketiga juga perlu berguru supaya ada guru yang boleh tahsin, boleh tasmik, boleh semak bacaan mereka ini. Jadi perlu berjumpa guru supaya guru dapat semak bacaan bertalaki. Ni golongan bertalaki, kena bertalaki. Kategori yang keempat ialah orang yang tahu hukum tajwid dan boleh praktikkan dalam bacaan Al-Quran. Ini kategori yang sangat bagus, kategori A. Maksudnya apa? Dari segi tajwid pun dia faham, dia tahu macam mana nak gunakan setiap hukum-hukum tajwid dan dia boleh praktiskan, dia boleh apply setiap tanda-tanda bacaan, setiap hukum-hukum tajwid di dalam bacaan Al-Quran. Ini kategori yang bagus. Maksudnya segi kefahaman tentang tajwid bagus. Dari segi praktikal, maksudnya boleh baca Quran mengikut hukum tajwid yang betul. Ini golongan keempat yang mana mereka ni adalah orang yang sangat-sangat A lah. Sangat-sangat bagus. Dan ini adalah kategori yang di mana dia telah amalkan apa yang dia belajar. Jadi orang ni dia dah boleh mengajar orang lain pula. Dia dah boleh bantu pula orang lain mempelajari Al-Quran, bantu orang lain memahami ilmu tajwid. Ini kategori yang paling bagus, paling tinggi, insya-Allah. Dan barulah bila anda dapat faham hukum tajwid dan anda dapat praktiskan bacaan, dapat praktiskan hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran, barulah anda dikategori sebagai orang yang boleh baca dengan lancar. Macam mana belajar sesuatu? Ustazah harap tuan-tuan dan perempuan dapat memahami dan dapat mengetahui anda kategori yang mana. Moga-moga dengan cara ini dapat memberi suntikan semangat untuk tuan-tuan dan perempuan belajar, mengaji dan lebih bersemangat untuk memahami dan mendalami ilmu tajwid. InsyaAllah. Nak pandai mengaji, ingat an-najah.